Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhari Minggu. Okey, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan kaedah untuk kita kawal serangga perosak ni. Okey, untuk pokok jambu madu ni, ini adalah musuh utama dia, lalat buah. Kalau kita tak kawal dengan lalat buah, kita memang tak dapat nak makan buah dia. Okey, satu pokok kita boleh buat lebih kurang dalam 5 botol ni. Sebaiknya guna botol yang besar macam ni. Kalau botol yang besar macam ni, okey, dia susah sikit nak keluar. Dan kalau tengok ke sini, beratus-ratus ekor dah masuk. Memang banyak. Lalat buah ni memang banyak. Kalau kita tak kawal dia, buah memang tak boleh nak makan. Okey, ni adalah jambu madu saya. Okey, untuk pokok jambu madu ni sebenarnya dia tak berhenti berbuah. Kalau tengok saya dah banyak dah collect buah dia. Ni. Okey, ni yang sedang nak masak lah. Dijangkakan lebih kurang dalam hari raya pertama dah boleh ambil. Hari raya pertama ni. Okey. Buah banyak yang putih-putih macam ni. Yang baru nak keluar bunga. Ni. Yang belum kembang bunga pun banyak. Okey, tengok ni. Ni buah dia. Memang banyak. Setelah kalau guna kaedah macam ni, tak bungkus pun tahanlah sikit. Adalah buah yang kita boleh makan. Tapi tak semuanya cantik lah. Memang kena bungkus juga. Kalau bungkus dengan plastik, memang 100% kita boleh makan. Tak ada yang rosak. Macam ni saya guna netting ni. Okay, netting ni kelebihan dia macam ni, kita boleh bungkus banyak. Kita boleh bungkus banyak. Okey, saya tunjukkan. Kita boleh bungkus banyak macam ni. Macam ni. Lalat buah dia tak ganggu. Dia tak ganggu walaupun buah yang ada ni. Okey, buah yang ada ni dia duduk macam ni, lalat buah dia tak ganggu. Memang semuanya okey. Macam ni. Walaupun yang dekat ujung-ujung ni, lalat buah dia takut dekat jaring ni. Dia memang tak nak hinggap. Tu kelebihan jaring ni. Boleh beli kat Shopee, harga dia 60 sen saja. Satu 60 sen. Boleh bungkus banyak macam ni. Dan satu lagi kelebihan dia, kita boleh guna dia berulang-ulang kali. Dia tahan tahan lama. Ni sebenarnya saya dah guna banyak kali dah ni. Dekat pokok longan pun saya dah guna. Dekat pokok limau pun saya ada guna. Ini pun cuma dekat pokok longan tu saya tak sure lah. Ada saya rasa ni lah, apa ni, tupai ataupun tikus. Dia ada korek. Korek jadi lubang, dia makan buah longan tu. Tapi tak banyak lah. Tengok macam tu Okey, saya nak cerita untuk buah jambu ni sebenarnya dia tak ada musim. Tapi kita kena bagi baja yang betul lah. Macam ni tengok. Okey, baja dia senang je. Kita boleh guna baja 12, 12, 17. Kita boleh guna baja 88, 24. Pastikan K tu tinggi. Dan kita selang-seli dengan baju organik. Tapi saya lebih suka guna kaedah folia. Yang mana baja biji kita bagi, baja folia pun kita bagi. Okey, baja folia tu kita boleh campurkan 2 jenis. Satu kita guna asid, baja yang jenis asid. Dan satu lagi kita boleh guna baja yang untuk K tinggi lah. Okey, tengok baja yang saya guna. Okey, saya ada guna yang ini. Yang ini saya ada guna. Yang ini pun saya ada guna.
Okey, untuk bagi dia buah dia kerap berbuah, saya akan campur 3 jenis. Yang ini saya guna lebih kurang 20 ml, satu pan racun. Yang ni 50. Dan satu lagi ada dekat tempat saya bancuhan lah. Saya akan share yang tu. Yang ni pun saya ada guna juga. Ni baju merah ni. Tapi yang ni saya tak campur, memang saya guna dia saja. Cuma yang ni saya guna 2 minggu sekali je, sembuh. Ini untuk pokok durian je. Pokok jambu saya tak sembuh lah. Okey, ni sebenarnya kelebihan guna baja campuran tu. Okey. Untuk pokok limau, saya pun ada bungkus jugalah sikit. Ni pokok lemon saya. Pokok lemon saya. Lemon. Ini sebenarnya bukan saja-saja bungkus ni. Saya bungkus ni saya nak bagi kat mak saya, supaya buah dia betul-betul cantik. Saya nak dia betul-betul tak ada rosak lah. Tak perlu nak sembur racun macam ni . Tengok kalau buah yang kita tak jaga, dia akan rosak macam ni lah ni. Ada yang menggerutu tu. Ni. Cuma yang bungkus ni cantik sikit lah. Ni lemon saya. Untuk lemon pun sama juga. Saya sembur folia untuk bagi dia berbuah. Kerap berbuah. Banyak ni. Lebih 10 biji. Untuk satu bungkus ni boleh lebih 10 biji. Lemon ni belum boleh petik lagi. Okey, jambu. Ini adalah jambu dalam pasu, dalam polybag pun dah berbuah. Okey, untuk ni longan longan pun sama. Kita boleh sembur baju tadi tu. Campuran 3 jenis tadi folia tu. Memang dia rajin berbuah. Rendah-rendah macam ni . Sama juga dengan harum manis pun sama. Tapi harum manis ni tak apa nak lekat lah. Sebab hujan kerap sangat hujan ni. Hari-hari hujan. Ada pun sikit-sikit je lah lekatnya. Tu pun tak apa nak jadi. Yang lain semua toge-toge lah. Harum manis. Okey. Satu lagi kelebihan folia tadi. Tengok pokok mangga dalam pasu pun dah berbuah. Ni. Dalam tong ni pun dah berbuah 2-3 kali dah berbuah ni dalam tong. Rambutan ni pun dah pernah berbuah. Mangga ni pun dah pernah berbuah. Okey, ni 2 kali 3 kali dah berbuah. Tengok pokok ni, mangga ni dalam polybag. Ni dah berbuah sekali. Ni pun dah berbuah sekali. Buah dia saya tak tahu lah lepas mana dah buah dia. Ada 2 biji kat sini. Saya ingat mungkin pekerja saya ambil kot buat colek. 2 hari lepas ada lagi, hari ni dah tak ada. Okey, untuk buah jambu. Okey, jambu ni Ni saya nak cerita ni jambu apple. Jambu apple ni dekat dalam polybag dah berbuah banyak kali dah. Jambu ni memang cantik. Dia berbentuk macam apple. Ni bentuk dia macam apple. Bulat macam tu. Lepas tu biji dia kecil macam ni. Isi dia warna pink. Ni dah berbuah banyak kali dah ini. Pokok dia kecil je. Batang dia dalam polybag Saya ada tanam 6 pokok. Memang betul-betul puas hati
tanam pokok jambu ni. Memang tak rugi. Isi dia lembut, manis. Biji dia memang kecil je macam ni ya biji dia. Limau dalam polybag. Sama juga limau. Cuma setakat ni pokok durian je lah. Pokok durian je tak berbunga lagi dalam polybag. Pokok durian banyak ada lebih kurang dalam 2000 pokok. Pokok yang ada kat kebun saya ni semua sama harga. Nak tinggi paras kepala ke, paras dada ke. Sebab polybag semua polybag besar, 14x14, ada yang 16x16. Harga dia sepokok 50. Pilihlah nak yang besar mana. Blackthorn ke, Musang King ke, IOI ke, Teka ke, Udang Merah ke, Tupai King ke, harga dia semua sama. Harga dia 50 je sepokok. Tinggi mana ni? Macam ni. Cantik kembang-kembang dia ni. Pokok durian banyak. Memang cantik-cantik ni. Paras kepala lebih ke paras kepala dah ni. Teka. Berpucuk cantik. Banyak lagi Sebujung sana ada Blackthorn, sana semua ada sana. 50 sahaja ya tuan-tuan. Musang King, IOI, Teka, Udang Merah, Tupai King, Kim Hong 99, CH28 pun ada. Pokok dah besar dah. RM50 dalam tong. 3 kali dah berbuah. Ni standby nak keluar bunga balik. Pokok ni standby nak keluar bunga balik. Dah 3 kali berbuah. Yang ni belum dilamak orang. Yang pokok mangga lili ni. Jancu kanan ni dah 2 kali berbuah. Ada 2 pokok kat sini. Ini pun dah pernah berbuah. Okay, ni yang tadi memang cantik isi dia. Sedap. Nice. Okay, ni Aspar 50. Aspar 50 dah start keluar bunga. Tapi belum pernah rasa buah dia lagi. Bunga pun keluar jarang-jarang. Adalah lebih kurang dalam 10 ketul. Ya. Bunga tak apa nak jadi ni kalau macam ni. Semua keluar sebutir-sebutir ni. Apa punya klon ni. Semua keluar sebutir-sebutir. Macam ni. Banyak. Dia keluar bunga banyak. Tapi dia sebutir macam ni. Satu je. Aspar 50 apa benda ni. Tak apa. InsyaAllah lekat sebiji nanti saya akan sharekan dia punya isi dia macam mana. Okay. Ini Mas Muar. Mas Muar ni memang rajin berbuah lah. Dia kalau berbuah memang banyak. Ya. Mas Muar. Sampai dekat atas-atas tu. Dahan-dahan kecil pun keluar bunga. Tengok pokok ni. Kalau tak support dengan ni, boleh sekah Pokok dah besar ni. Pokok usia 6 tahun setengah. 4 kali, 5 kali dah berbuah. Tupai King belum pernah berbuah. Ni semua ada king ni.
Tupai king, musang king, damak king. 3 pokok setempat. King. Tapi yang jadinya tupai king. Tupai king ni hidup subur, tapi tak pernah berbuah lagi. Mungkin sebab dia rapat sangat kot. Dekat kebun saya ni paling banyak sekali keluar bunga dan paling rajin sekali berbuah adalah blackthorn ya. Blackthorn paling banyak. Musang king pokok paling banyak tapi lambat keluar buah. Blackthorn tak banyak tapi banyak keluar buah. Okay, untuk tahun ni saya jangkakan akan keluar 2 peringkat. 2 peringkat bunga. Bunga yang pertama ni belum kembang lagi. Sebab sekarang ni memang musim hujan. Saya ingatkan bulan 2 dah start musim panas. Tapi sampai sekarang duduk musim hujan lagi. Okay, kita round pergi tengok dekat spot pokok blackthorn ya. Okay, sebelah sini banyakkan pokok blackthorn. Pokok blackthorn memang dia dah start keluar bunga. Bunga yang kedua pun dah start keluar dah ni. Baru nak keluar. 2 peringkat ya. Okay, sebelah sini IOI. Satu baris ni IOI. IOI ni memang rajin berbuah. Setiap tahun pokok yang sama mesti akan keluar buah. Okay, ni sama blackthorn. Okay, untuk sebaris ni musang king. Ni blackthorn ya. Sebelah sini semua blackthorn. Pokok usia 5 tahun setengah, berbuah hampir 60 biji. Blackthorn. Tahun ni tak banyak keluar bunga. Ini pun sama blackthorn. Belum rancak keluar lagi. InsyaAllah kalau musim panas nanti mungkin dia keluar banyak. Blackthorn ni. Tak apa rancak keluar. Tapi banyak dahan lah. Hampir berbelas-belas dahan juga lah yang keluar bunga. Cuma dia tak banyak. Blackthorn. Cuma risiko dia berbunga dan keluar pucuk.
Sebab sekarang ni musim hujan, memang galak lah pucuk keluar. Okey, sekian perkongsian ringkas saya untuk baja yang saya guna tadi. Saya ni nak cerita pasal pokok pokok jambu kan. Yang ni dah lepas ke pokok durian. Saya sebenarnya dah lama tak buat video ni. Memang lama sangat. Jadi hari ni berkelapangan pergi ke kebun. Sempatlah buat video. Okey. Ni limau saya. Kecil je. Kerdil. Tapi berbuah lebat. Sampai ke tanah. Madu. Ambil sebiji. Test untuk buat berbuka nanti. Okey. Saya nak cerita sikit Tuan-tuan kalau tanam pokok durian nanti, pada yang baru-baru nak tanam tu, tuan-tuan jangan simpan dahan yang macam ni. Yang rendah-rendah macam ni Okey, ni pengalaman saya. Kalau boleh simpan biar paras dada dekat atas. Ataupun macam ni pun dah okey. Macam ni. Tengok pokok yang baru-baru saya buat, memang saya tak simpan yang bawah. Baru ada dahan paras ni. Okey. Untuk pembentukan pokok tupai king dengan blackthorn, saya terpaksa tarik dia supaya dahan tu cantik mendatar. Ini pun sama. Blackthorn ni senang, dia dahan dia lembut. Cuma yang tupai king ni memang kena tarik sikit lah, supaya dahan dia ke bawah sikit. Macam tu baru dia cantik. Dan dahan cepat berbuah. Okey, sekian perkongsian ringkas saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.